Apa itu macam mana cara orang dulu-dulu mengatasi permasalahan baby jaundice. Kak Ija bukan cerita pasal cara penyelesaian zaman moden, tetapi kita nak cerita pasal macam mana orang dulu-dulu buat, okey. Bukan pasal sekarang punya tak relevan, jadi kita nak compare kan. Mana yang lebih relevan, mana yang boleh diambil dan mana yang tak boleh diambil. Dah 4 tahun kau kahwin dengan aku, kau dah ambil tahu hal rumah tangga. Kau asyik mendam aja. Kau ni pun satu bodoh. Ambil tahu apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua adik-adik? Dah 2-3 hari tak live. Hari ni kita live balik dengan 1001 tips berpantang. Hari ni kita nak cerita pasal tips-tips macam mana kalau kita ada baby yang kuning kan, jaundice, prolong jaundice, okey. Jadi sementara tu kita tunggu sekejap, kita tunggu kawan-kawan masuk, minta tolong share, minta tolong tag kawan-kawan yang selalunya ada masalah, tak berapa faham macam mana nak berpantang dengan betul. Jadi kita nak berkongsi sebenarnya, kita nak berkongsi tips, nak kongsi dengan korang apa itu macam mana cara orang dulu-dulu mengatasi permasalahan baby jaundice. Kak Ija bukan cerita pasal cara penyelesaian zaman moden, tetapi kita nak cerita pasal macam mana orang dulu-dulu buat, okey. Bukan pasal sekarang punya tak relevan, jadi kita nak compare kan. Mana yang lebih relevan, mana yang boleh diambil dan mana yang tak boleh diambil. Okey, jadi sementara tu kita tunggu sekejap, kita tunggu adik-adik share. Dan siapa yang ada dengan Kak Ija minta tolong hi sikit, minta tolong tanya-tanya soalan kalau nak tanya. Sebelum tu jangan lupa subscribe di YouTube channel Kak Ija, Berpantang by Nazira Frijan. Dan jangan lupa kalau nak baca blog-blog ataupun penulisan kami ada di keepdara.com. Dan Kak Ija juga banyak berkongsi tips di Berpantang by Nazira Frijan punya Facebook. Okey. Hari ni hari Selasa, kita pun baru balik daripada mengambil herba. Jadi hari ni baru sampai rumah, semalam baru sampai rumah, hari ni baru start nak live. Jadi 2-3 hari tak dapat live sebab tak berapa ada coverage yang bagus. Jadi kita teruskan hari ni punya live. Minta share ya. Okey, kekuningan pada bayi. Okey, apa itu kekuningan pada bayi? Okey, Kak Ija rasa semuanya orang tahu bila bilirubin punya bacaan itu tinggi, tu kita kata baby kita kuning. Kalau baby putih, kita boleh nampak daripada kulit dia ya, nampak kekuningan pada kulit dia. Bila kita tekan, kita nampak kuning yang timbul, lepas tu baru dia naik. Itu maknanya baby kita ada kuning. Itu cara orang dulu-dulu nak tengok baby kuning, dia akan tekan kulit baby tu, tengok ada tak naik warna kuning itu. Okey. Sebenarnya penghasilan bilirubin ini adalah daripada maknanya daripada organ dalaman baby ya, cara dia menghasilkan darah sebenarnya. Okey, adakah kena mengena kekuningan ni dengan makan jamu sebenarnya? Okey, sebab ramai orang kata baby kuning tak boleh makan jamu, baby kuning tak boleh makan jamu. Kenapa perawatan aura itu penting? Perawatan haba, perawatan warna itu aura, maknanya aura itu adalah warna penting dalam membantu mengurangkan bilirubin bacaan bilirubin baby ni. Okey kan? Jadi kita nak share orang dulu buat macam mana. Okey, kalau zaman dulu kalau baby kuning, pertama sekali diorang akan jemurkan baby. Okey, jemur ni bukanlah lama sebenarnya, dalam 15 minit ke 30 minit. Dan jemuran itu bukannya direct, okey, macam orang dulu-dulu dia jemurkan di bawah sinar matahari. Itu kerana dulu ada warna itu, warna terang itu boleh mengurangkan kekuningan. Okey, macam tu. Jadi orang dulu kata kalau baby kuning tak boleh pakai warna kuning baju. Kenapa tak boleh pakai warna kuning? Pelik kan? Jadi orang dulu kata kalau baby kuning, ibu jangan pakai baju kuning, jangan pakaikan baby warna kuning. Sebab apa? Nanti kuning dia akan jadi lebih meriah, maknanya lebih aktif kekuningan dia. Itu sebenarnya adalah daripada segi perawatan aura. Kenapa orang dulu-dulu tak bagi
pakai baju kuning, baby yang kena kuning adalah kerana dia tak nak bila kekuningan dalam aura kuning dalam badan baby itu banyak, bila kita tambah lagi kekuningan dia akan jadi semakin aktif. Okey, jadi dia tak nak macam tu. Jadi dia elakkan benda-benda warna kuning dekat baby yang kuning. Ini adalah petua orang dulu-dulu lah ya. Kak Ija kan cakap pasal petua zaman moden, kita cakap pasal petua orang dulu-dulu. Okey. Selain daripada itu, kenapa dia kata ibu kurangkan pemakanan kunyit dalam bila ada baby kuning ni, kerana kunyit juga berwarna kuning. Okey, dia tak nak benda yang berwarna kuning dekat dengan baby. Kuning sebab dia takut pengaktifan warna kuning pada badan baby tu. Okey, jadi tak nak. Sebab tu juga Kak Ija rasa perawatan moden sekarang dia orang menggunakan rawatan daripada ultraviolet ya, warna biru, kebiruan. Sebab apa? Aura biru akan mengurangkan aura kuning. Okey, maknanya aura biru itu, warna biru itu yang resap haba daripada ultraviolet itu akan meresap ke kulit baby dan mematikan dan mencairkan warna bilirubin kuning ini supaya baby mudah kencing dan berak. Ini adalah daripada segi perawatan aura. Okey, kalau orang belajar dulu, orang belajar aura, dia akan tahu yang ini adalah salah satu cabang perawatan aura. Okey, kadang-kadang doktor kata tak relevan kita bertungku sebab haba tu tak boleh masuk sampai ke dalam. Tapi bila in terms of perawatan kekuningan ataupun rawatan jaundice, dia orang guna juga perawatan aura haba ini. Dia orang terapkan haba supaya masuk ke dalam badan baby dan supaya mencairkan bilirubin itu supaya dia larut dalam air kencing. Okey. Jadi sebenarnya ada relevansi perawatan aura ini pada tubuh badan kita. Jadi perawatan haba ini juga ada relevansinya. Jadi sangat penting untuk kita adaptasi ke semua sudut perawatan ini supaya bersesuaian dengan penyelesaian masalah kita. Okey, ada apa-apa komen tak hari ni? Minta komen. Ada apa-apa nak tanya? Nanti sekejap Kak Ija tunggu handphone nak tengok. Kak Ija tak boleh tengok korang punya apa ni. Hai Rohalita Nita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, sebabnya kita nak perawatan itu adalah sejajar. Sejajar maknanya yang paling bagus untuk kita buat. Bukan kita katakan yang perawatan moden itu tidak bagus, tetapi perawatan aura, perawatan tradisional itu juga ada relevansinya yang boleh kita serapkan dalam pemulihan anak-anak kita. Okay? Contohnya kita mandikan baby dengan dengan kayu sepah merah. Kayu sepah merah. Kenapa kayu sepah merah? Sebab airnya akan bertukar menjadi jingga. Itu juga adalah perawatan aura. Kita akan mandikan dengan daun kucai kan. Kita perlukan warna-warna ini untuk mengurangkan pengaktifan bilirubin dalam badan baby secara tak langsung. Kita tak tahu macam mana tindak balas itu berlaku, tetapi secara tradisionalnya mereka mendapati bahawa warna-warna yang digunakan ini dapat membantu mengurangkan kekuningan daripada baby. Contohnya kalau kita baby kuning, kita mandikan dengan kayu sepah merah yang berwarna jingga airnya. Jadi baby pun cepat kurang bacaan kuning dia. Okey. Kita boleh sapukan akar pitawali getah pitawali di tapak kaki baby. Itu juga antara petua-petua yang dilakukan orang dulu-dulu untuk mengurangkan kekuningan pada bayi. Okey. Waalaikumsalam Cik Puan Aisyah, apa khabar? Sebab ramai yang bermasalah kuning dan takut nak makan ubat kerana dia rasa permasalahan kuning ini kalau dia makan ubat akan mengganggu kekuningan pada baby, akan meningkatkan lagi kekuningan pada baby. Sebenarnya kekuningan itu adalah disebabkan badan baby tidak dapat memproses darah dengan betul lagi. Okey, tak ada kena-mengena dengan korang makan ubat pun. Okey, cumanya perawatan aura warna itu sangat penting pada
baby kuning. Okey, kalau orang baby kuning boleh makan ubat ke Kak Ija? Boleh. Ada sesetengah herba yang boleh diambil walaupun baby kuning, dan ada herba-herba yang tak boleh diambil. Okey, jadi kita kena pandai pilih. Bukan semua sama. Contohnya kalau korang sakit perut, korang memang makan ubat sakit perut. Jangan makan ubat pening kepala. Dia akan jadi kontradik. Takkan hilang sakit perut korang sebab korang makan ubat pening kepala. Okey, jadi kena tahu apa yang bagus dan apa yang tak boleh diambil ketika baby kuning. Dan dalam ramuan herba kita memang menerapkan herba-herba yang mesra penyusuan baby, supaya bila korang minum susu korang banyak. Macam mana nak kurangkan lagi kekuningan bayi ni? Adalah dengan memberi susu yang kerap. Beri susu yang kerap. Macam mana saya nak bagi susu kerap Kak Ija kalau susu tak ada? Sebab tu kita bagikan herba yang boleh menggalakkan penghasilan susu. Okey, bila minum herba ini, susu korang akan jadi susu yang berat. Susu ini akan menggalakkan baby cepat berak, cepat kencing. Jadi bila baby banyak pembuangan daripada baby, maka penghasilan darah itu berlaku. Jadi dia improve. Nak baby kencing, nak baby berak, bagilah susu yang kerap. Okey, jadi daripada situ sahaja proses penghasilan darah dan pengurangan bacaan bilirubin itu dapat berlaku. Okey, selain daripada rawatan fototerapi ataupun rawatan haba daripada ultraviolet itu. Okey. Waalaikumsalam. Lain topik nak tanya ini, macam mana nak pulihkan jahitan bersalin dengan cepat dan kenapa dia rasa ngilu yang amat. Ini besok kita boleh kupas ya Jana. Macam ni Jana nak tanya macam mana nak pulihkan jahitan. Okey, macam mana nak pulihkan jahitan, apa yang bagus untuk pemulihan luka. Besok kita boleh Kak Ija boleh bagikan tips. Jana tunggu pagi besok kita boleh boleh ya Jana? Jana Pauzi nak tanya. Boleh. Sebenarnya luka jahitan ni adalah sama juga. Setiap orang mempunyai tahap pemulihan yang berbeza. Okey, setiap orang mempunyai tahap pemulihan yang berbeza. Ada orang tindak balas tubuh badan dia adalah sangat bagus. Ada orang tindak balas tubuh badan dia adalah sangat perlahan. Dia bergantung kepada imunisasi badan, bergantung kepada hormon kan. Jadi macam mana kita nak membantu tubuh badan kita menghasilkan penyembuhan yang dengan lebih cepat. Okey, membantu tubuh badan kita melakukan penyembuhan dengan lebih cepat, sebab setiap tindak balas badan itu adalah berbeza. Ada orang dia period tak sakit, ada orang dia period sakit, ada orang dia sangat subur, ada orang dia kurang subur. Jadi setiap manusia ini mempunyai tahap penyembuhan yang berbeza. Jadi nanti besok kita kupaskan macam mana kita nak bantu badan kita memulihkan luka jahitan dengan cepat. Macam Kak Ija baru ni, Kak Ija operation, macam mana kita nak luka jahitan kita pulih dengan cepat, macam mana kita nak buat, apa kita nak buat. Jadi besok kita boleh kupaskan permasalahan ini, sebab kita tak boleh confirmkan berapa hari orang boleh pulih, sebab setiap orang mempunyai kadar penyembuhan yang berbeza, tetapi kita boleh bantu mempercepatkan penyembuhan. Okey. Ada apa-apa lagi soalan? Minta tanya soalan, minta share ya. Minta share kerana kita nak tips ni. Kak Ija nak ceritakan tips orang zaman dulu. Macam mana orang zaman dulu itu melakukan perawatan. Okay, perawatan kuning baby hari ni kita cerita. Okay, sebab apa? Sebab masalah kuning ni adalah masalah yang sangat biasa didengar dan sangat digeruni. Pertama sekali ibu-ibu kena positif ya. Walaupun baby kuning, jangan takut, jangan rasa down, sebabnya baby memang kebanyakan baby adalah kuning bila dia lahir. 2 hari selepas sehari lepas dilahirkan, selalunya baby akan kelihatan kuning. Okay, normal baby kena kuning sekarang ni. Kalau zaman dulu kurang sikit, tapi mungkin disebabkan pemakanan kita semasa kehamilan, baby cepat kuning sekarang. Okay, jadi masa hamil sila jaga pemakanan, terutama bagi ibu-ibu yang berdarah O ya. Berdarah O lagi kena jaga-jaga, sebabnya kekuningan ini mudah kena sebab
faktor kontradik ataupun perlawanan antara darah ibu dan darah anak. Jadi kita bagi susu itu dia akan ada pertembungan. Jadi dekat situ kekuningan itu lebih lama, kadang-kadang baby sampai 30 hari jaundice dia. Sebab apa? Sebab ada kontradik dengan susu ibu. Jadi jangan risau, ibu boleh terus berubat, minum herba-herba yang boleh diminum oleh ibu dan boleh membantu memperbanyakkan susu badan ibu sambil mengurangkan kekuningan pada baby. Okey. Jadi herba-herba, kenapa herba ni Kak Ija kata boleh, herba ni kata tak boleh? Sebab setiap herba mempunyai fungsi yang berbeza. Sama juga dengan macam ubat, setiap ubat mempunyai fungsi yang berbeza. Jadi kita kena tahu herba ini adalah untuk apa dan herba ini adalah untuk apa, supaya bersesuaian pengambilannya dengan apa yang kita harus ambil, apa permasalahan kita. Jadi herba tu hendaklah bersesuaian dengan permasalahan kita. Okey, ada apa-apa lagi soalan? Jana pantang dalam 14 hari, mula-mula baby kuning, lepas bagi pil homeopati kuning turun. Semalam cek lagi turun lagi. Betul kan? Sebenarnya sebab tu Kak Ija cakap bukan kata tak ada perawatan lain selain pada rawatan fototerapi, ada, tetapi kita bantu penyembuhan, kita bantu penghasilan, kita bantu pengurangan bilirubin itu. Bukan kata body tak boleh buat sendiri, tak boleh adapt sendiri, boleh, tetapi kita nak bantuan. Okey? Kita nak bantuan. Bukan kata tak ada perawatan lain. Contohnya homeopati, kita boleh mandikan dengan bunga daripada kedai sinsir pun boleh, tak ada masalah kan. Mandi dengan teh pun boleh, sebab teh warna jingga, boleh. Mandikan dengan kayu sepang merah supaya sepang merah tu warna jingga. Jadi dia ada pertembungan warna. Perawatan aura ini adalah berbeza sebab setiap bahagian badan mempunyai aura yang berbeza, dan bahagian penghasilan bilirubin adalah daripada aura yang berwarna kuning. Jadi kita nak tukar aura kuning ini yang banyak setengah circle ni, tengah kuat ini, kita nak naturalize dia. Kita boleh pakai warna biru, kita boleh pakai warna merah. Jadi perawatan daripada warna-warna ini sangat membantu. Ini adalah daripada segi perawatan aura ya. Okey. Jadi ada juga herba yang boleh membantu. Sebab apa? Kita nak yang cooling, kita nak yang dapat dia ada beberapa fungsi yang kita boleh terapkan untuk membantu pengurangan kuning. Okey. Ya betul. Tengok ni berpantang biar betul-betul. Jangan nampak dah sihat, ingat okey, dalaman tu kena jaga betul. Tak semestinya kita nampak isteri tu dah boleh berjalan, dia dah pulih. Tak ya dek. Sangat penting ini. Sila ambil note. Macam mana, kalau boleh suami sila tengok macam mana isteri awak bersalin ya. Jangan ingat 2 minggu dah sihat dah bini awak, dah sihat dah isteri awak. Sebenarnya tidak ya, luka-luka dalaman dia masih ada dan sangat penting untuk dia berehat. Sila bagi dia cuti 44 hari dan sila jadi suami yang bertanggungjawab, kerana isteri anda baru sahaja melahirkan anda dengan penuh tenaga. 9 bulan kehamilan yang penuh dugaan. Sangat berat dia bawa baby anda. Cuba anda dukung baby anda selama 3 jam berturut-turut. Saya nak tengok sama ada anda mampu atau tidak. Sedangkan isteri anda membawa bayi anda 9 bulan di dalam perut tanpa pernah rest ya, tak pernah rest. Jadi bagi dia 44 hari untuk dia berehat. Suami sila take note. Ya sebenarnya Jana, masa kita mengandung sangat penting. Pemakanan masa kita mengandung sangat penting untuk dijaga. Sebab kebanyakan baby adalah mengalami kekuningan ni adalah faktor pemakanan daripada bila kita bagi dia makan melalui tali pusat tu. Okey, dekat situ penghasilan darah dia masa awal. Okey, jadi kena jaga. Kena jaga, jangan ambil makanan sebarang-sebarang, jangan makan benda-benda yang tak confident, untuk yang tak tepat untuk dimakan kan. Makan makanan yang sihat, makan buah-buahan, sayur-sayuran, jangan makan benda-benda yang generik yang dihasilkan sangat, sausage, nugget, benda-benda macam ni kurangkan kerana banyak bahan kimia. Makan yang natural, makan ayam, makan ikan, ikan berisi putih, makan daging, makan benda-benda yang sihat. Okey.
Okey Adina, okey Jana. Encik Muhammad Razif tengok ni. Dia kata, dia pesan kat suami dia, bagus. Suami sila take note ya, isteri sangat penat melahirkan dan berpantang itu sangat penting bagi isteri. Bukan sahaja berpantang sebenarnya, boleh kata berehat. Okey, berehat, rehat. Rehat itu sangat penting dan sangat perlukan bantuan untuk pemulihan. Kalau anda inginkan isteri anda sihat, sila bagi dia tempoh 44 hari supaya dia sihat di masa akan datang. Kalau anda larat nak tanggung isteri anda sentiasa sakit, tak apa, lepas 2 minggu dah boleh bawa dia pergi main bowling. Okey, jadi dah faham ya, dah faham pasal berpantang. Mungkin kita akan besok kita nak bercerita pasal cara penyembuhan luka bersalin. Ni Jana punya minta cara penyembuhan luka bersalin, macam mana nak cepatkan pemulihan luka. Kita ada tips macam mana nak mempercepatkan pemulihan luka. Tak kisah bersalin normal ataupun scissor, besok Kak Ija akan kongsikan. Jadi jangan lupa tunggu Kak Ija besok. Okey, nampaknya sekian dulu daripada Kak Ija. Jangan risau untuk berubat jika baby mengalami kekuningan, kerana masih ada herba-herba yang bersesuaian. Okey, masih ada herba-herba yang bersesuaian untuk kita amalkan, untuk kita minum, untuk kita ambil, tak ada masalah. Okey, memang ada herba yang tak sesuai, memang ada. Sebab tu doktor kata jangan makan herba, jangan makan herba, kerana dia tak tahu spesifikasi herba apa yang korang ambil. Dia tak boleh tengok semua herba yang korang ambil, dia tak tahu. Okey, jadi dia concludekan satu saja, herba itu tak boleh diambil ketika berpantang. Kalau baby kuning. Sebab apa? Sebab dia tak nak benda itu jadi worse, jadi lebih teruk. Memang ada, memang tak dinafikan ada. Okey, jadi berpada-pada dalam mengambil ubat, pastikan ubat yang kita ambil itu menepati fungsi yang kita mahukan, kerana setiap herba ataupun ubatan itu mempunyai fungsi yang berbeza-beza. Dan pastikan kita tidak berlebihan ataupun berkurangan, kerana perawatan dalam pantang itu sangat penting bagi ibu-ibu. Okay? Selain membantu memperbanyakkan susu ibu, kita nak pun baby sihat. Kita nak baby sihat, kita nak baby bebas kuning, kita nak baby sihat lah. Kita nak, memang kita nak ibu-ibu mendapat baby yang sihat supaya mengurangkan stres, nak keluarga yang bahagia. Kak Ija nak bagi tips korang ni, tips keluarga bahagia. Okey. Saya berpantang hari 15, hari keempat dah mula sapu kemas rumah. Nurmazatul Awanis, Kak Ija minta tolong pandang tepi dulu hal kemas rumah, kerana itu bukan compulsory. Tak semestinya awak kena ada rumah yang bersih sahaja. Okey, pastikan diri anda itu sihat. Kerana mungkin sekarang kita tak rasa yang badan kita ni tak sihat, tapi bila korang dah umur macam Kak Ija, dah dekat 50 tahun, 40 lebih, korang akan rasa nanti kepenatannya, korang akan rasa nanti sakit-sakit uratnya. Jadi kita tak nak macam ni. Okey, nak menyapu ya. Menyapu ni adalah satu perbuatan yang berulang, sangat tak digalakkan. Okey, kerana rahim masih lagi lemah, rahim masih lagi tak kuat. Okey, jadi kita kurangkan perkara yang berulang. Ia boleh menyebabkan tumpah darah juga. Jadi berehat. Even hospital pun bagi MC korang ni 2 bulan MC. Jadi berehat. MC ni adalah untuk medical certificate, untuk berehat. Maknanya korang tak fit to work, tak bersesuaian untuk bekerja. Okey, jadi sila ambil berat suami. Jangan nak bini dalam pantang pun korang nak rumah berkilat, boleh dijilat, tu memang sila dapatkan maid lah ya. Isteri anda bukan maid. Jadi wanita-wanita pun sila ambil tahu. Saya tahu anda nak jadi superwoman, tetapi kalau apakah kelebihannya kalau anda hanya menjadi superwoman seketika. Okey, sekian dulu daripada Kak Ija hari ini, kerana kita akan adakan tips-tips yang lain lagi besok. Jumpa kita Kak Ija esok dengan tips cara merawat luka dengan cepat, cara bantuan melawat luka jahitan dan luka bersalin. Semoga adik-adik berada dalam kesihatan yang baik, jaga berpantang dengan elok, makan herba, pastikan anda ada mempunyai rehat yang cukup, dan kekal sihat cantik untuk masa depan anak-anak dan keluarga anda. Sekian dulu daripada Kak Ija. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.